Assalamualaikum. Dalam video kali ini cikgu akan terangkan cara menulis karangan esei. Untuk menulis karangan esei PT3, jumlah patah perkataan ialah 180. Tetapi pelajar digalakkan menulis panjang, bukannya 181. Kenapa demikian? Hal ini kerana pelajar akan berhadapan dengan cara penulisan karangan yang panjang bila naik ke tingkatan 4. Jadi, untuk karangan esei, pelajar perlu menulis dengan panjang, tiada masalah. Okey, lagi panjang, lagi jelas huraian, lagi dapat markah. Okey, berbanding karangan pendek, ulasan, memang perlu terhad jumlah patah perkataannya. Okey, kita tengok pendahuluan. Okey. Dalam karangan mesti ada pendahuluan, isi penting dan penutup. Okey, jadi kebiasaannya perenggan pertama ialah pendahuluan. Amalan menabung merupakan amalan yang mulia. Okey, sebab tajuknya ialah amalan menabung. Jadi ayat pertama ni ditulis secara umum. Okey, merupakan amalan yang mulia. Ibu bapa perlulah mendidik anak-anak mereka agar menabung sejak dari kecil. Okay, peribahasa melentur bulu biarlah ketika rebusnya perlu dipraktikkan oleh ibu bapa dalam, pelajar carilah jawapan. Jawapannya ada di sini kepada anak-anak mereka. Persoalannya, apakah kebaikan amalan menabung? Okey, di sini kita kena kenal pasti beberapa perkara. Okey, yang pertama, pendahuluan ayat pertama umum. Okey, lepas tu kita perlu fokuskan kepada skop. Okey, ini temanya fokuskan kepada skop. Dan yang kedua, cara untuk menulis peribahasa. Okey, peribahasa melentur macam ni. Okey, okey. Peribahasa melentur bulu biarlah ketika rebusnya perlu dipraktikkan oleh bapa, maksudnya dalam ayat yang panjang. Peribahasa ni merupakan huraian dalam ayat tersebut. Bukannya ibarat peribahasa melentur bulu biarlah dari rebusnya. Okey, cara penulisan peribahasa sebegitu salah. Okey, seterusnya ayat yang terakhir. Ayat terakhir ni ialah ayat arahan. Ayat arahan ialah kata kunci soalan. Okey, kata kunci soalan. Maksudnya karangan ini mahu bincang tentang apa? Okey, kita akan tahu bila membaca ayat arahan. Okey, ayat arahan kedudukannya hujung sekali ni. Okey, boleh tulis dalam persoalan sebegitu, boleh tulis dalam ayat penyata pun boleh. Okey, contoh ayat penyata, terdapat banyak kebaikan amalan menabung yang perlu dijadikan amalan. Okey, 2 kali amalan. Okey, yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Okey, contohlah untuk ayat penyata. Okey, jadi kita akan jawab di sinilah. Okey, perenggan kedua. Perenggan kedua, isi pertama. Okey, jadi katakanlah kalau pelajar menggunakan penanda wacana, selain itu di sini, okey, salahlah penggunaannya. Kerana selain itu merupakan penanda wacana untuk isi kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau isi pertama, okey, jadi karangan ini dia tidak menggunakan penanda wacana untuk isi pertama. Jika pelajar nak guna penanda wacana, satu daripada kebaikan amalan menabung ialah seperti itu. Amalan menabung dapat dimulakan sebegitu kerana kita sudah berhenti di sini. Apakah kebaikan amalan menabung? Okey, jadi kita jawablah dalam perenggan yang kedua ini. Okey, amalan menabung dapat, pelajar cari jawapannya kat sini dalam diri kita. Okey, ini sepatutnya huruf besar. Kita akan berhati-hati dalam membelanjakan wang. Kita tidak akan berbelanja secara boros atau semata-mata. Jika kita tidak menabung, kita mungkin membeli barang-barang yang tidak kita kehendaki. Ada antara barang tersebut bukanlah barang yang benar-benar kita perlukan. Oleh itu, kita mungkin melakukan pembaziran. Okey, oleh itu kita mungkin melakukan pembaziran. Ayatnya agak panjang. Okey, terpulanglah kepada pelajar nak menulis sebagaimana
Tapi di sini kita tidak nampak, sepatutnya ada contoh lah kan. Okey, ada contoh. Okey. Okey. Karangan ini sebenarnya cikgu ambil dalam live worksheet. Jadi kita nak bincang. Okey. Okey, tapi sebenarnya bila karangan ni panjang dan ada peribahasa, okey, isinya teratur, akan dapat markah baik. Okey. Jadi yang kedua, okey, selain itu, okey, kita nampak sini. Selain itu, penanda wacana untuk isi kedua. Selain itu, amalan menabung penting untuk sikap rajin menabung semasa masih muda, sihat dan bertenaga menyenangkan kita pada hari tua. Dengan adanya wang, kita dapat menikmati kehidupan dengan lebih selesa. Hal ini bertepatan dengan peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Okay, cara menyebut peribahasa yang kedua. Hal ini bertepatan dengan. Okay. Kita haruslah sanggup bersusah dahulu demi kesenangan kelak. Bagi umat Islam, wang yang ditabung dapat digunakan untuk pada masa depan. Okey. Okey, ini ayat penegas lah. Okey, seterusnya isi yang penanda wacana untuk isi seterusnya. Sudah terang lagi bersuluh, amalan menabung membantu kita. Okey. Ini cara nak menyebut lah. Okay, tapi sudah terang lagi bersuluh ni dah banyak kali dah kerap dah. Dia tak akan jadi ayat yang luar biasa dah. Okay, kesimpulannya. Okay, setiap orang perlulah mengutamakan amalan menabung. Okay, perlu mengutamakan ni kenyataan kita lah. Okay, amalan menabung perlu kita praktikkan supaya kita dapat menghadapi cabaran pada hari muka. Kita perlulah perlu ni ayat cadangan supaya dapat meneruskan. Ayat cadangan supaya ni harapannya apa? Supaya dapat meneruskan kehidupan dengan tenangnya. Ayuh, marilah kita menabung. Okey. Cikgu harap pelajar boleh fahamlah beberapa perkara penting dalam penulisan karangan esei. Penting untuk menulis dengan panjang dan teratur, ayat fakta, ayat huraian, ayat contoh, ayat penegas, dengan teratur supaya huraiannya jelas. Sekiranya pelajar sudah terbiasa, tak akan jadi masalah. Tapi sekiranya pelajar kurang biasa menulis panjang, jadi agak sukarlah untuk menulis panjang untuk karangan esei. Okey, itu saja